Malam ni saya nak cerita tentang isu yang selalu saya cakap, iaitu berkaitan dengan nafkah. Cuma disebabkan ada orang yang bertanyakan kepada saya, perempuan. Dia bertanyakan kepada saya tentang adakah seorang isteri yang bekerja tak layak untuk dapat nafkah. Saya tanya, puan, kenapa jadi macam ni? Sebab dia kata suami dia tak mau bagi nafkah sebabnya dia bekerja. Dan saya tanyalah, puan kerja apa? Suami kerja apa? Dia kata, saya kerja sebagai eksekutif di sebuah syarikat swasta. Okey. Suami puan, suami saya kaki tangan kerajaan. Dia kata 21, grade 21 macam tu. So, dia ada jurang perbezaan lah kat situ. Okay? Jurang perbezaan tangga gaji. So, saya ceritalah tentang tangga gaji ni, perempuan, adalah satu perkara yang normal. Kalau kata zaman sekarang ni, isu suami kerja gaji rendah daripada isteri ni, dia tak mustahil. Okay? Ada kadang-kadang orang rasa macam suri rumah ni tak ada pendapatan. Tapi, perempuan, saya seorang businessman juga. Okay? So, kita mengendalikan bisnes ni, kita tahu ada suri rumah yang pendapatan itu lebih tinggi daripada orang kerja kerajaan. Ya, dia hanya duduk dekat rumah dan dia hanya menggunakan telefon juga. Okay, so dia menggunakan telefon, dia gunakan media sosial untuk dia bekerja daripada rumah. Dan ada juga yang pendapatan tu lebih tinggi dengan sebab bekerja. Tapi tak ramai juga yang mungkin tak perasan ada yang suri rumah tu lebih tinggi pendapatan dia. Jadi, disebabkan pendapatan isteri ni, wanita ni kata dia tinggi, kemudian dia kata, saya pernah minta beberapa kali kepada suami saya untuk beri nafkah. Beri nafkah, sekurang-kurangnya bagi duit belanja untuk dia makan dekat pejabat. Itu sahaja. Tapi, apa yang dibagi feedback adalah, dia kata, suami saya tak mau bagi. Dia kata sebab saya bekerja, saya berkemampuan jadi saya boleh tanggung diri sendiri. So persoalan dia tanya kat saya, adakah seorang wanita yang bekerja ni, isteri yang bekerja, tak layak terima nafkah? Okey, tak layak terima nafkah. Kemudian yang lebih worstnya adalah dia kata suami dia ugut. Suami dia ugut, dia kata tak apa kalau hang nak apa, kalau aku bagi ni juga nafkah ni hang dikira pakai nusyus. So saya tertanya-tanya juga, suami dia ni pergi kursus kahwin ke tak ni? Faham tak? Sebab dah lah tak mau bagi. Okey, tak apalah. Kalau kata cerita tak mau bagi. Kemudian dia kata tak apa, nak bagi, aku bagi boleh. Dengan syarat, tapi hang nusyus. Sebab aku tak mau bagi, tapi hang paksa aku. Aku bagi dalam keadaan aku tak mampu. Contoh dia macam tu. So, hang nusyus. So, saya kata dia ni fikirannya macam mana? Okay, kalau nak persoalan yang lebih jelas pun, kadang-kadang apa yang lebih tepatnya adalah, kalau kata isteri pergi bekerja, kalau kata isteri pergi bekerja, right, keluar rumah, bekerja, adakah yang tu dikira sebagai nusyus? Okey, siapa yang ada persoalan macam tu? Cuba angkat tangan. Mungkin dia terpayah nak angkat tangan depan ni kan. Kalau siapa nak tulis saya, tulis saya. So cerita kita malam ni, perempuan, lebih terjurus kepada isu berkenaan dengan nafkah. Right? Adakah isteri yang bekerja tak layak terima nafkah, dan adakah isteri yang keluar rumah pergi bekerja dikira sebagai nusyus? Alright, faham tak? Okay. So, cerita tentang nafkah ni, perempuan, saya kena mempertegaskan dulu. Nafkah adalah satu kewajipan. Selepas sahaja suami akad nikah, suami lepas Tok Kadi bagi kata aku nikahkan kamu dengan isteri kamu, kan? Bla 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 semua tu, dengan mas kahwinnya RM4 tunai, okey. Sebutlah. Okey, so lepas dah settle nikah tu, time tu dah jatuh tanggungjawab kepada seorang suami. Kalau sebelum tu tanggungjawab wanita ni adalah kepada wali dia, bapa dia ke, abang dia ke, adik laki ke, right? Sebab wanita walaupun dia bekerja, tapi dia masih lagi di bawah tanggungan. Dia masih lagi di bawah tanggungan seorang lelaki. Sebab tu wanita kalau nak kahwin, dia kena ada wali. So dia bergantung kepada wali dia. Jadi selepas sahaja transaksi berlaku, wanita ni diberikan secara sah kepada seorang suami. Jadi masa tu dia dah bertanggungjawab untuk menunaikan nafkah. Start hari tu dah kena terima nafkah dah. That's why
bab nafkah ni kena dipelajari, kena belajar. Seorang lelaki dia kena belajar bab nafkah ni. Sebab kalau dia tak dipelajari, dia tak tahu, dia tak pernah dah ambil peduli bab nafkah ni, tuan-tuan dan puan-puan percayalah, isu pertama yang akan berlaku, bab perceraian, dia akan bermula dengan kegagalan memberi nafkah. Puan-puan, saya cerita kat puan-puan semua ni berdasarkan kepada pengalaman. Alright? Fahmi Ramli yang berada di depan anda ni adalah seorang peguam yang telah beramal di Mahkamah Syariah selama 7 tahun. Ada peguam yang lain mungkin lebih lama. Tapi percayalah, sepanjang 7 tahun saya mengendalikan kes rumah tangga berkaitan dengan perceraian, faktor yang paling besar sekali adalah berpunca daripada kegagalan memberi nafkah dengan baik. Ya, ini faktor permulaan. Faktor permulaan inilah yang menjadikan rumah tangga ni baik ataupun tidak. Kalau seorang suami dia boleh jaga nafkah tu dengan baik, insya-Allah, saya tak adalah kata semua tu sempurna, tapi sekurang-kurangnya majoriti elok. So, tapi kalau katalah ada slack tentang isu bab nafkah ni, sama ada perbelanjaan kurang ataupun satu pihak yang menanggung, satu pihak lagi. Macam contoh kan, isteri pergi bekerja, suami duduk kat rumah saja. Ataupun suami ni tak pernah bagi nafkah, mak mertua yang tolong bagi, pak mertua yang tolong tanggung. Yang tu pun selalu menjadi isu juga. Sebab isu berkaitan dengan nafkah ni lah yang menjadi punca kepada banyak kes perceraian, perempuan. Kalau orang tanya kat saya, tuan, perceraian selalunya berlaku sebab apa? Saya akan kata faktor pertama bab nafkah, perempuan. Bab nafkah, selalunya macam tu. Kalau isu dalam perceraian kat mahkamah ni, kita akan tanya dulu, puan nak tuntut cerai sebab apa? Kita akan tanya berkaitan dengan nafkah. Rumah dibiayai ataupun tidak oleh suami. Maksudnya selepas akad nikah tu, rumah tinggal dekat mana? Kita akan tanya benda tu. Kita akan tanya rumah duduk dekat mana. Dia akan cerita rumah perkahwinan dekat sini. Contoh duduk dekat rumah contohlah kat Sungai Petani lah, aku kena cerita kat tempat aku ni. So kata rumah perkahwinan ni duduk kat Sungai Petani ni. Siapa yang bayar rumah ni? Ni rumah siapa? Dia kata saya yang bayar. Jadi suami tak bayar rumah ni. So kita tahu dah, rumah tu rumah sewa ataupun rumah beli yang isteri tu bayar. So kita tahu dah, kalau ada isu berkenaan dengan isteri tanggung bayar rumah, kita dah boleh rasa, kita dah boleh bau-bau dah. Yang ni ada isu nafkah. Ada isu nafkah. Tambah-tambah wanita yang dia kerja dan dia ada peruntukan untuk beli rumah dan sebagainya, jadi suami tumpang masuk rumah tu je. So kalau ada isu macam tu, kita dah dapat tahu mesti ada isu berkaitan dengan nafkah. Termasuklah kalau katalah isteri tanggung rumah, suami beli makan. Yang tu pun mungkin dia ada isu, tetapi tengok kepada keredaan. Ada setengah isteri yang mana dia tak kisah, dia tak kisah perempuan tentang tak cukup pun tak apa, tapi sekurang-kurangnya kena beri. Bab nafkah ni, dia bukannya wang ringgit pada asasnya. Ramai orang, dia set dalam minded dia, nafkah adalah wang ringgit. Lepas tu dia akan kata berapa kena dapat sebulan dan sebagainya. Kita kena ubah mentaliti dulu. Saya sentiasa untuk berkongsi dan takkan pernah bosan untuk cakap benda ni. Alright? Sebabnya nafkah ni, perempuan, dia mesti dalam minded kita kena ingat yang pertamanya, suami sediakan ataupun tidak rumah. Rumah tu penting. Kalau isteri PJJ sekalipun, suami PJJ, suami kena sediakan rumah untuk isteri tu. Kalau PJJ, right? So isu PJJ ni pun adalah salah satu isu juga, tapi saya tak mau ulaslah benda ni. Cuma saya nak bagi tahu, kalau kata duduk berjauhan sekalipun, suami tetap kena sediakan rumah, sediakan tempat tinggal kepada isteri, walaupun suami ni mungkin PJJ, duduk jauh dan sebagainya. Alright, sebab yang tu adalah tanggungjawab bagi dia. So cerita tentang rumah, dia mesti datang bersama dengan
perkakas rumah mesti berserta dengan kelengkapan-kelengkapan. Maksud kelengkapan yang wajib ni, yang paling basicnya adalah tentang elektrik, air, okey, yang tu memang tak boleh dinafikan, yang tu mesti kena ada perempuan. Alright. Kalau kata bagi rumah saja tapi bil elektrik, bil air yang isteri tanggung, yang tu nama dia bukan tak dapat nafkah, tetapi yang tu nama dia culas bab nafkah. Yang ni dia selalu sangat berlaku. Culas bab nafkah. Okey. So, kalau rumah disediakan, kita tengok pula isu yang kedua, faktor yang kedua, nafkah bab makan minum. Macam mana? So, kalau nafkah makan minum, kalau kita ni mungkin duduk kat rumah, boleh masak sebagainya. So, kita beli barang masak, barang dapur, yang tu pun dah cukup memadai dengan bab nafkah ni. Okay? So, suami ni, kalau katalah dia malas nak beli barang dapur. Sekarang ni kan zaman yang kita pakai Food Panda, kita ada Grab Food. So, kalau kita beli makan tu pun, yang tu lah kita dah memperuntukkan nafkah. Tugas seorang suami adalah mencari dan memprovide nafkah dan menyediakan nafkah, terutamanya nafkah makan dan minum. Kalau seorang isteri tu kata dia, tuan, saya yang duk tanggung makan minum diri saya sendiri. So saya akan tanya dulu, maksud tanggung makan minum sendiri tu, suami ada beli barang dapur tak? Kalau dia kata suami ada beli barang dapur, okay, yang tu maksudnya sukar untuk kita katakan suami tak bagi nafkah. Okay. Tapi mesti ada isu juga. Contoh dia, suami beli barang dapur. Suami beli barang dapur, tapi isunya kalau isteri tu pergi bekerja, isteri kena tanggung makan minum sendiri kat tempat kerja. Faham tak? Makan dekat rumah ada, tapi kalau pergi tempat kerja, kena tanggung diri sendiri. Yang ni selalu berlaku kepada wanita-wanita yang bekerja. Okay? Wanita-wanita yang bekerja selalu jadi macam tu. Dekat rumah betul ada barang dapur, barang masak, okay? Tapi selepas pergi bekerja, everything daripada pukul 8 sampai pukul 5 tu, hang nak makan apa semua tu hang tanggung sendiri. Tak ada duit perbelanjaan. Betul. Okay. So, yang tu kita namakan isunya adalah sebagai culas perempuan. Culas. Dia bukannya gagal. Gagal ni maksudnya, dia tak bagi langsung. Kat rumah pun isteri beli barang dapur. Okay. Dekat luar pun dia yang tanggung makan sendiri. Yang ni kita panggil gagal. Okay. Gagal lah. Tapi kalau katalah suami beli barang dapur tapi yang tu tak tanggung, kita panggil culas. Alright, culas pun salah satu asbab, salah satu faktor yang boleh menjadikan kepada keruntuhan rumah tangga. Bab nafkah ni kita tak boleh main-main perempuan. Kalau katalah benda tu gagal untuk disediakan, alright, dengan baik, dia boleh dianggap sebagai hutang perempuan. Laki-laki kalau dia tak dengar benda ni, kita kena cuba untuk sebarkan. Alright, siapa yang tengok ni, tolong sebarkan nanti. Alright, kalau kata tekan sekarang sebarkan pun tak apa. Lambat masuk pun tak apa. Alright, nanti tulis. Tanggungjawab seorang suami mesti menyediakan tempat tinggal. Okay. Yang kedua, mesti menyediakan makan dan minum. Dan yang ketiga, seorang suami mesti sediakan pakaian. Okay? Pakaian kepada isteri. Pakaian ni maksudnya bukan baju semata-mata. Bukan baju sahaja, tapi banyak aspek. Pakaian ni meluas. Apa yang kita guna untuk kegunaan diri. Okay? Macam contoh, isteri ni ialah kena pakai shampoo, nak mandi, sabun, semua tu. Okay? Keperluan-keperluan kelengkapan diri, tuala wanita, tu apa jenama macam-macam lah. Aku pun sampai lupa dah. Libres, contohnya. Okay? Libres. Alright, so benda tu semua pakaian, lotion, makeup, yang tu semua mesti ditanggung oleh seorang suami. Nak jadi suami ni bukan mudah. Yang ramai orang duk kata, apa beli sendirilah benda-benda tu. Boleh beli sendiri, tapi bagi duit lah. Okay, bagi duit, okay, boleh beli sendiri. Macam saya perempuan, macam tu juga. Kadang-kadang kita nak pi beli ni, kalau kata kita provide, kita pi beli, takut tak kena. Sagi beli shampoo ni, sagi kata, bau ni tak kena. Kalau laki ni, hampa redah lah shampoo apa pun tak kisah. Kadang-kadang tak ada shampoo pun tak apa. Yang penting ayak lah. Ni lakinya perangai. Tapi kalau perempuan,
shampoo dia tu, dia bukan satu. Satgi dia macam-macam jenis perempuan. Ni shampoo sebelum sebelum shampoo yang kedua. Satgi lepas masuk shampoo yang kedua, satgi kena bubuh conditioner pula. Dia macam-macam. Kalau lelaki, satu pun cukup dah. Kadang-kadang satu shampoo tu dia guna satu badan. Yang tu lain. Laki punya cerita lain. So kalau kata nak kahwin dengan seorang perempuan, laki ni dia kena tahu benda tu dulu. That's why saya kalau tanya kat saya kan, apa perkara yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang anak teruna sebelum dia nak kahwin? Okay, selain daripada dengar kuliah-kuliah agama, kuliah-kuliah agama ni, dia banyak memanglah dia cerita tentang hukum, tanggungjawab semua tu. Tapi banyak orang dia tak ceritakan. Nak kahwin dengan wanita ni, dia kena belajar tentang sifat wanita. Dia kena belajar untuk menerima hakikat apa yang wanita nak. Supaya kadang-kadang mungkin wanita ni, isteri ni, dia mungkin tak kisah sangat kalau kata bab nafkah dia ada mampu untuk tanggung sama-sama. Tapi kita kena cuba belajar untuk faham. Kalau saya nasihatkan orang yang baru nak kahwin, belajar baca satu buku ni. Buku tu nama dia Man from Mars, Woman from Venus. Saya masa sebelum saya nikah dulu tu, hantaran tunang saya adalah buku Aku Terima Nikahnya. Menarik buku tu. Dan kemudian satu lagi Man from Mars, Woman from Venus. Aku kena belajar dulu benda tu. So baru kita tahu. Sebab kenapa perempuan ni dia shampoo dia macam ni, kenapa perempuan ni suka pilih sendiri dan sebagainya. Supaya kita ni, kalau orang lelaki ni, dia tak boleh samakan diri dia ni dengan wanita. Dia memang berbeza. Laki punya sikap berbeza sangat dengan wanita. Kalau laki ni, kita apa pun tak kisah, yang penting kita provide, kan? Kita bagi apa, kita kata kita pergi beli shampoo. Aku beli dah kat hang. Perempuan dia takkan puas hati benda tu. Isteri dia takkan puas hati sebab tak kena dengan cita rasa dia. That's why berbeza kalau seorang isteri, kalau seorang wanita, betul ataupun tidak saya tak tahu. Kalau hampa boleh sahkan, hampa sahkan. Wanita, kalau dia keluar shopping dengan suami dia, dia akan rasa bosan. Okay? Tapi dia akan rasa macam luar biasa sikit kalau dia keluar dengan kawan-kawan perempuan. Sebab laki dia tak faham nak beli apa dan sebagainya. So, alright, tak ada masalah. Wanita dia akan gembira kalau katalah kan suami dia bagi kad. Spend. Yang tu barulah ciri-ciri lelaki yang boleh poligami. Betul tak? Bagi spend. Asalkan jangan lebih had limit macam mana. Betul kan? Ramai orang kata betul. Sebab macam itulah yang kita kata provide nafkah tu. Tak semestinya kita kata okey cukup ambil ni, aku dah sediakan. Perempuan dia tak sama. Jangan kalau kita bujang ni, okay, kalau kita bujang, kita nak rasa macam benda tu kena terima saja. Kena buang sifat tu. Alright, mentality untuk wanita ni nak terima macam mana orang bujang lelaki buat, dia takkan sama. That's why dia kena belajar benda ni. Belajar untuk faham apa pakaian yang perlu untuk seorang wanita. Kalau dia kata ni make up ni tak penting lah apa semua tu, habis tu masa keluar dating dulu tak make up. Dulu parents dia ni yang tolong dah habis banyak duit kat beli kat make up kan. So lepas dah kita kahwin ni, takkanlah kita kata tak payah duk make up Mana boleh macam tu kan. Isteri ni kebanggaan suami juga. So kalau isteri ni lawa, seronoklah sikit pergi kenduri ke. Tak, ni okay. So kita pun mestilah nak kena provide. Kita kena provide benda tu, nafkah. Kalau rasa pakaian ni kita tak tahu nak beli mahal macam mana pun, alright, tak apa. Kita sediakan, spend kan berapa setiap bulan. Okay, ada limit dia. Ni RM100 contoh dia untuk beli barang keperluan awak. Kan settle keperluan awak tu macam-macam lah, gunalah. Nak beli apa pun boleh. Yang tu adalah contoh bagaimana kita nak bagi tahu tentang nafkah pakaian ni perempuan. Nafkah pakaian ni, saya tak tahulah, tapi saya rasa macam benda ni sama lah kot. Saya dulu pernah buat kesilapan juga tau. Saya nak storykan Saya percayakan ramai lelaki juga buat kesilapan yang sama benda macam ni.
Okey, contoh dia perempuan, isteri, dia tak suka kalau kata suami dia beli baju surprise. Beli baju surprise. Sebab apa? Sebabnya kadang-kadang sagi saiz tak kena. Satu. Yang kedua, color mungkin tak kena. Cita rasa pun tak kena. Perempuan ni dia mungkin kata cantik baju tu dan sebagainya, tapi kemudian tengok selang seminggu tu, so suami dia rasa macam nak buat surprise lah. Dia pergi beli baju. Dia beli baju tu kan, tengok-tengok tak kena. Bukan awak suka ke dulu itu? Suka, okey, terima kasih. Yang tu tak elok. Dia kalau dia tarik muka, kata terima kasih, so tak puas hati. Dia mesti tak suka punya perempuan. Macam baru ni, contoh yang paling dekat, saya cerita saya sendirilah. Okey, kita nak cuba surprise kan birthday dia. Kita beli sesuatu, tapi tengok-tengok saya beli kek je. Kek kita nak buat, beli kek, bukan kek apa, saya tak beli kek. Saya buat apa, beli balon lah. So nak tunjuk macam happy birthday punya style lah. Dia tengok dia tak suka benda tu. So saya kata, betul perempuan ni tak suka benda-benda macam tu. So tak payah. Bab pakaian ni cukup kalau kata kita beli, kita ada provide duit, provide duit dan kemudian bagi je lah. Senang. Kalau macam saya pun, katalah perempuan macam mana, kalau saya ikut sekali pergi Watson, saya duduk kat luar tak apa, ataupun saya pergi tengok barang saya sendiri, ambil kad, buat lah. Yang penting ada limit. Senang. Kalau tak pun tinggal sat kat Watson dengan tu, alright, aku pergi jalan dulu, bawa Aryan pergi main tu kereta remote control, duduk atas tu, aku tolak. Kadang-kadang saya naik sekali tu binatang yang bergerak tu. Mak shopping. Kadang kita pening. So kita bagi provide macam tu mudah. Kalau jadi macam tu, insya-Allah saya percaya mesti ramai wanita dia tak ada isu nak ungkit tentang culas tak culas semua ni. Kadang-kadang mungkin tak cukup kan, tapi tak apa sebab kita dah cuba membahagiakan dia. Okey. So yang tu pakaian. Satu lagi perempuan, nafkah yang ramai juga orang terlepas. Ramai lelaki yang terlepas pandang benda ni, iaitu nafkah perubatan. Perubatan wanita sakit mesti kena ditanggung oleh suami. Suami wajib untuk tanggung. Walaupun isteri tu adalah isteri yang kaya, isteri yang ada pendapatan lah. So isteri yang ada pendapatan, dia tetap layak untuk menerima nafkah perubatan. Dia tetap layak untuk suami dia tu tanggung bab perubatan tersebut. So tetapi katakanlah kan, isteri ni mungkin dia kerja dekat syarikat swasta yang besar. So ada, kita panggil apa, klinik panel lah. Dia ada mungkin lah insurans syarikat dan sebagainya. So insurans cover tu tak apalah. So tak adalah kata tak ada bab tanggung perubatan. Tapi let's say lah, kata tak ada langsung lah bab siapa nak tanggung. Even kalau katalah pergi ke klinik hospital kerajaan sekalipun, suami tetap kena tanggung walaupun mungkin Panadol yang dibagi tu dengan harga RM1. Yang tu nafkah perubatan. Wajib untuk suami tanggung. Jangan fikir kan, pergi kat klinik satu Malaysia, balik mai dapat Panadol tu mungkin kena bayar RM1 kan. Awak bayarlah guna duit awak. Yang tu kita dah melepaskan tanggungjawab kita sebenarnya. Tu nafkah perubatan. Walaupun mungkin klinik tu cas RM1 sahaja. Dia tak boleh main-main bab ni perempuan. Bab nafkah ni adalah bab yang penting. Kalau kita lah sebagai orang Islam, benda yang penting nak menentukan, nak membezakan kita sebagai orang Islam dan juga orang bukan Islam adalah solat. Solat salah satunya kan. So solat 5 waktu ni yang membezakan antara kita orang Islam dan juga kita bukan Islam. So nak membezakan antara pasangan yang bukan berkahwin dengan pasangan yang dah berkahwin adalah nafkah. Nafkah ni adalah satu benda yang wajib untuk ditanggung perempuan. Even kalau katalah orang bukan Islam kahwin pun, macam tu juga. Suami dia mesti kena sediakan perkara. Kita tak sebut nafkah lah. Terma nafkah ni ada dalam Islam, tapi dekat dalam orang bukan Islam ni mungkin dia ada terma sendiri. Cuma bab nafkah ni bab yang nak membezakan antara pasangan suami isteri dengan pasangan couple. Orang tunang ke, couple-couple ke, yang tak pakwa-makwa ke. Pakwa-makwa tak ada bab nafkah. Dia tak perlu nak tuntut.
Lagi mai cerita-cerita kat kita, saya putus dengan pakwa saya ni. Tapi sebab dia tak bagi nafkah teh kucing. Okey, tak pernah ada nafkah nafkah pakwa-pakwa. Okey, tunang pun tak ada lagi nafkah-nafkah. So yang nak membezakan tu adalah nafkah suami isteri ni. Nafkah adalah benda yang wajib. Kalau katalah suami tak tunaikan nafkah, tak bagi nafkah tu, dia akan menyebabkan culas tu berlaku, dan dia akan menyebabkan tunggakan nafkah berlaku, perempuan. Nafkah kalau tunggak, mungkin kita macam, kita kata macam pejam mata lah kan, kadang-kadang sikit-sikit seorang tu kan. Laki kalau dia rasa macam dia pejam mata, alah tak apalah sikit-sikit, alah takat tu pun nak tanggung, alah macam tu lah kan, alah takat yang tu pun nak berkira kan, alah kan. Ingat mungkin dekat dunia ni, okay, kita tak nampak tentang betapa besarnya dosa tak bagi nafkah tu, perempuan. Jangan main-main. Okay, dosa tak bagi nafkah ni, right, dia boleh dianggap sebab dia hutang. Okay, hutang suami kepada isteri. Kalau isteri tu tak reda, okay, tak reda dalam keadaan dia tak dapat nafkah tu, kalau suami enggan bayar kemudian meninggal, katakanlah suami tu meninggal, right, mungkin kalau dia sukar nak dapat dekat dunia ni, dekat akhirat belum tentu boleh lepas, perempuan. Ni beza antara orang Islam ni. Orang Islam dia percaya dengan hari akhirat, hari keadilan, hari pembalasan. So jangan terkejut kalau kata di padang mahsyar nanti ni, tengah duk isak-isak apa semua, duk kira tu, kemudian ni Maun ada hutang, bagi. Okey, amalan ni kena ambil sikit, bagi dekat isteri tu balik. Okey, sebabnya bab nafkah ni adalah bab yang penting dalam Islam. Sebagai seorang suami, dia wajib ambil berat bab ni. Dia tak boleh kata saya tak ada duit. Okay? Kalau kata tak ada duit, tak apa. Kadang-kadang kena berterus terang dengan isteri. Tapi jangan sampai duk asyik komplain semata-mata tapi tak buat apa-apa. Perempuan, saya percayalah kan, hati wanita ni sama. Dia macam manusia agak. Bahkan hati wanita ni dia ada perasaan kesian. Kesian tu pun banyak juga, perempuan. Kadang-kadang kan suami pukul banyak kali pun ada yang masih lagi maafkan. Setuju? Siapa kata benda tu betul? Kalau tidak, takkanlah tiba-tiba kan ada cerita sampai 2-3 kali pukul pun tak ada buat laporan polis lagi. Sebab wanita ni dia kesian. Banyak cerita wanita tak mau buat laporan polis sebab kesian. Sama juga dengan nafkah. Suami tak bagi nafkah sampai 5-6 tahun. Isteri ni yang duk tanggung sendiri. Kadang-kadang bukan sebab apa, sebab kesian. Dia ada rasa simpati tu juga. Okay? Tapi simpati tu jangan sampai kita pijak. Kalau kita membiarkan benda ni berlaku, jangan duk marah orang. Ni ada setengah orang, dia asyik nak salahkan peguam saja. Dia kata peguam nak meruntuhkan rumah tangga orang. Aku panggil dia. Kami ni tak ingin sebenarnya nak meruntuhkan rumah tangga orang. Kami ni nak membantu orang yang dalam proses mahkamah saja. Yang nak tuntut cerai tu bukan kami. Yang nak tuntut cerai tu isteri tu sendiri. Sebab dalam mahkamah ni, dia ada prosedur dia. Dia ada prosedur yang kita nak kena lalui. Kena ada proses perbicaraan. Dia kena ada proses untuk soal balas, proses untuk berhujah. Semua tu, kalau nak harap orang biasa buat, payahlah. Sebab dia tak tahu. That's why kita tak boleh nak katakan orang ni cuba nak meruntuhkan rumah tangga. Kita hanya nak membantu orang ni dalam proses mahkamah sahaja. Kerana apa bermula semua ni? Sebab nafkah yang kamu sendiri gagal. Tapi saya tak nafikan kalau kata ada isteri yang cuba nak tuntut cerai dalam keadaan suami dia memang provide everything, provide nafkah sebagainya, tak gagal, memang elok, right? Tapi mungkin ada isu-isu yang tertentu selain daripada nafkah. Contohnya, yang paling basic lah selalunya tentang bab hati. Isteri ni mungkin tak ada hati. So dia sama macam cerita pada zaman Nabi dulu, perempuan. Ada cerita tentang, saya selalu banyak kali sebut, wanita yang minta diceraikan oleh Rasulullah. Dia mengadu kat Nabi SAW. Dia bagi tahu kata, ya Rasulullah, aku takut aku kufur. Jadi aku
suami aku ni semua baik, semua okey. Maksudnya everything dia jaga. Solat, nafkah, semua okey. Tapi disebabkan dia tak ada hati. Tak ada hati dan perasaan saja, mungkin sebab rupa saja. So Nabi panggil dan Nabi suruh pulangkan semula mas kahwin. Faham? Tu isu cerita tentang hati tu. So tak ada masalah kalau kata ada isteri yang tuntut kata-kata cerai sebab bab hati semata-mata. Tapi ada juga yang pengalaman kita yang mana isteri ni tak bercakap benda yang betul. Dia cakap, dia kata suami dia tak bagi nafkah dan sebagainya. Alright, so bila kita pergi ke mahkamah, kita filekan saman dan kemudian dapat pembelaan. So suami dia kata benda ni tak betul. Sebab dia kata dia provide nafkah. And then tengok-tengok, betul. Dia setiap bulan dia bagi. Yang ni salah satu contoh yang dikatakan ada orang yang tuntut tapi dia masukkan benda yang tak betul. Okay. So bab nafkah ni, yang pertamanya suami mesti sediakan tempat tinggal, makan minum, pakaian, perubatan. Sebenarnya ada satu lagi, tapi satu lagi ni dia bukan berbentuk kepada wang ringgit, iaitu nafkah pendidikan. Pendidikan pun penting juga perempuan. Cuma dia lebih kepada cara untuk mendidik akhlak kepada isteri sahaja. Tapi kalau suami pun akhlak lebih kurang, tak kena juga kan. Tapi maksudnya kalau katalah tugas seorang suami ni selain daripada sediakan nafkah zahir tu, so nafkah yang penting juga adalah nafkah untuk mendidik, pendidikan kepada isteri tu, dan juga nafkah batin. Tapi bab nafkah batin ni jaranglah ada yang fail. Jaranglah cerita fail. Cerita lebih ekstra pun ada. Sampai isteri ni kadang-kadang tak larat pun ada perempuan. Kalau saya kongsi dengan anda semua ni kan, cerita tentang nafkah batin ni, saya boleh katakan macam-macam cerita lah. Ada yang cerita dia sampai isteri ni lembek pun ada perempuan. Ada yang cerita suami ni tak spring return pun ada perempuan. Dan ada juga yang cerita dia over pun ada juga. Maksudnya nak bagi nafkah batin masa dalam keadaan haid. Yang tu memang ya Allah, tak tahulah. Otak ni mungkin dia dah something wrong kan. Sampai haid pun anak juga. Yang tu satu pasal. Yang bersetubuh ikut dubok pun ada juga. Dubok tu macam tak ni, jubok baru betul sikit kan lorat aku ni. Ikut jubok pun ada juga. Kata, ui yang ni lah, ini masalah mental. Orang rosak sebab dia ingat yang tu nafkah batin. Ingat, kalau suami ni bagi dia kata nak setubuh tu ikut jubok, dia kata yang tu nafkah batin, yang tu jawapan dia suruh pergi sekolah balik. Suruh mai kita akan sekolahkan dia. Okay? Haram hukum dia suami mensetubuhi isteri melalui jubok. Aku kena bagi pedas sikit. Haram weh masuk ikut jubok. Okay? Itu kita nama dia liwat. Dia boleh dikira sebagai berkelakuan keji. Tapi sukar untuk buktikan. Kita ada kes yang macam tu. Saya selalu kata, ada wanita sebanyak cerita kat kita tentang suami dia mensetubuhi daripada belakang. Okay, dia lapik lah. Kalau saya cakap apa puan, masuk ke jubok kata, awak dia tak sekolah lah. Kata, sekolah. Dia ada yang belajar sekolah agama apa ada, belajar agama tapi macam tu juga. Kata, ui ni dia ada problem ke? Saya tak tahu lah tuan. Dia kata saya tak tahu. Yang ni wallahu ta'ala alam. Tapi saya bagi tahu kata macam ni lah puan. Kalau katalah ada isu macam ni, bukan kita tak boleh nak masukkan dalam kes fasah ni. Bukan tak boleh nak masukkan. Tapi kalau kita masukkan benda ni dalam tuntutan kita, macam mana kita nak buktikan kalau dia tak mengaku? Kalau katalah cerita ni masuk ikut belakang macam tu, kita kena pergi buat medical dulu. Okay, medical check up. Betul tak? Kalau hampa nak kena pergi hospital pula lagi kan. So tak apa. Yang ni cerita bab nafkah batin ni aku rasa kita reserve hari lain lah. Sebab ada story dia. Saya pun rasa macam saya tak pernah cerita bab nafkah batin ni kan. Apa pengalaman. Saya cerita pengalaman je lah. Tak ada. Pengalaman saya ni mungkin kurang kan. Tapi ada yang ramai lagi yang ni. Tapi saya percaya kalau kata cerita bab ni, yang rumah tangga yang dah lagi lama ni mesti lagi tahu.
Cerita-cerita macam tu kan. Alright. Kadang-kadang benda ni kalau kita tak cakap saat gini macam tak kena juga. So saya akan cakap, insya-Allah kita akan reservekan benda ni. Kita akan cerita tentang nafkah batin ni. So back to persoalan besar, menjawabkan seorang isteri kalaulah dia bekerja sekalipun, dia tetap layak, dia tetap wajib untuk menerima nafkah bagi diri dia. Okay, so apa keadaan kalau kata isteri tak layak untuk disediakan nafkah, tak layak untuk disediakan makan, minum, pakaian, tempat tinggal ni? Bila isteri ni nusyus, perempuan. Yang ni salah satu isu yang selalu berlaku. Okay? Yang mana suami ni dia buat kepala tau. Lah ni orang dia buat hashtag kepala tau. Betul tak hashtag PALATAO kepala tau. Orang zaman sekarang ni pandai, netizen ni, dia buat ayat macam-macam tu kan. Tak tahu lah, tapi benda tu tak diterima masuk lah dalam kamus dewan kan. Cuma nak cerita dia, kadang-kadang suami ni, saya tak tahulah dia pergi belajar kat mana. Mungkin penekanan cerita tentang nusyus ni tak cukup jelas kot. Tak cukup jelas. Sebab bagi orang dia mungkin kan masa nak kahwin tu dia hanya belajar tentang hukum saja. Faham tak? Saya nampak macam tu. Maksudnya ustaz-ustaz mungkin duk cerita tentang hukum seorang isteri tak mendengar cakap suami. Kan dia kata nusyus. Okey. Hukum seorang isteri lari daripada rumah, nusyus. So dia banyak lebih kepada cerita hukum sahaja. Tapi tak ada orang nak tolong ceritakan tentang nusyus ni, dia bukannya suami yang sebut. Dia bukan suami yang sebut. Perbuatan nusyus ni mungkin kita boleh cerita macam-macam. Perbuatan pukul suami ke, ataupun suami ajak bersetubuh tapi dia enggan dengan keadaan dia sengaja tak mau, memang tak mau. Okey. Dia tak ada alasan lah. Ataupun isteri ni mungkin sebab dia dia nak kahwin dengan orang lain, so dia abaikan suami dia, pun boleh jadi nusyus juga. So dia mungkin banyak dengar cerita tentang hukum semata-mata, tapi tak ada orang nak tolong cerita tentang nusyus ni. Dia mesti melalui mulut hakim. Hakim mahkamah syariah saja, bukan orang yang bernama Muhammad Hakim ataupun nama Aryan Hakimi. Okay? Tak. Dia datang daripada mulut hakim, perempuan. Hanya hakim mahkamah syariah yang boleh sabitkan seseorang isteri ni nusyus. Okay? Hanya seorang hakim saja boleh sabitkan isteri ni nusyus. Yang ni yang selalunya ramai orang terlepas. Dia ingat bila isteri dia ni lari daripada rumah, dia ni nusyus, so dia tak payah bagi nafkah. Dia buat tak erti. Ada orang dia suami isteri dia lari daripada rumah kan, ada sebab-sebab dia lari, kemudian dia buat tak erti je. Isteri aku dah nusyus, so aku tak payah bagi nafkah. Cukup 5-6 bulan dia buat macam tu, tak, dua-dua orang masing-masing macam tak mau beralah dan sebagainya, tak ada apa-apa tindakan. Tengok-tengok kan, 5-6 bulan lepas tu isteri ni isteri filekan kes fasah. Alasannya tak dapat nafkah. Start daripada tempoh keluar tu. So dia kata, pasal apa pula nak kena bagi nusyus? Selagi tak ada perintah nafkah, selagi tak ada perintah nusyus, selagi tu isteri ni berhak untuk terima nafkah. Tulis. Siapa yang boleh tulis. Selagi tak ada perintah nusyus, selagi tu isteri berhak terima nafkah. Okay? Macam mana nak dapat perintah nusyus tu? Maksudnya suami ni dia kena mohon. Nama permohonan ni adalah sabitan nusyus. So siapa yang nak sabitkan? Hakim. Kenapa kena minta hakim ni? Kenapa nak kena minta hakim yang sabitkan? Kenapa tak bagi terus je kat isteri? Sebab bila cerita tentang kenapa kena bagi kepada hakim, benda tu dia akan berbalik kepada soal keadilan. Isteri ada sebab ataupun tidak dia keluar daripada rumah. Okey? Sebab nusyus ni dia bukan mudah untuk cerita sebut macam tu sahaja. Dia mesti ada soal perbicaraan. Mesti kena ada dakwaan. Suami nak dakwa apa? Okey, sebab apa isteri keluar? Kena dakwa. Okey, dakwa dulu. Kemudian buktikan isteri nusyus sekian. Kemudian hakim nak kena dengar juga. Isteri,
Sebab apa hang keluar daripada rumah? Saya keluar sebab saya duk kena pukul selalu, Tuan Hakim. Kalau kena pukul, mana boleh nak kata isteri ni nusyus? Ataupun saya keluar sebab saya kena pergi bekerja untuk tanggung nafkah makan minum saya sendiri. Dia tak tanggung pun. Nusyuskah saya? Tak nusyus. Alright? Sebab itulah mahkamah syariah ni tempat untuk nak sabitkan isteri ni nusyus ataupun tidak. Sebab dia kena dibicarakan, kena ada dengar keterangan, kena ada dengar dakwaan suami, kena dengar apa pembelaan isteri ni. Kalaulah terus-terus bagi tahu isteri ni nusyus macam tu sahaja, tak ada peluang lah isteri ni nak cakap sebab apa. Betul ya? So, ke mana keadilan kalau macam tu? That's why kalau nak sabitan nusyus, kalau nak disabitkan nusyus, dia kena melalui proses mahkamah. Suami kena buat tuntutan sabitan nusyus dekat mahkamah. So, dia ada proses dia yang tersendiri. Alright? So, kalau nusyus ni, dia hanya tak layakkan seseorang isteri menerima nafkah sahaja. So, nafkah sahaja. Hak lain tetap boleh dapat. Contoh, isteri ni dia cerai. Diceraikan. Suami ceraikan dia. Okay? Dalam keadaan isteri ni disabitkan nusyus, contoh dia. Okay? Kemudian selepas pada perceraian tu, isteri hanya tak layak untuk tuntut nafkah tertunggak. Yang keduanya, isteri tak layak untuk dapat nafkah iddah sahaja. Hak lain, harta sepencarian, boleh. Nak tuntut apa lagi? Hak jagaan anak, boleh, tak ada masalah. Nak tuntut nafkah anak, anak duduk dengan kita, boleh tak? Boleh, tak ada isu. Nak tuntut mut'ah, boleh ataupun tidak? Boleh, tak ada masalah. Nak tuntut apa lagi? Hutang. Suami ada hutang dengan isteri, nak tuntut, boleh atau tidak? Isteri ni nusyus, boleh, tak ada masalah. Nusyus hanya akan menggagalkan isteri ni daripada menerima nafkah sahaja. Is it clear? Is it clear? Alright. Sebabnya saya kena cerita benda ni banyak kali, tak apa. Benda ni mungkin dia berulang, tak kisah. Saya seronok je cakap benda berulang sekalipun. Alright? Kalau ada story yang baru, saya kongsikan. Sebab, menarik kan? Okay. Sebab tu perempuan, kalau isteri ni, dia keluar pergi bekerja, disebabkan dia ada tanggungan yang dia terpaksa tanggung. Contoh, isteri keluar bekerja sebab dia nak biaya makan minum dia sendiri. Sebab suami tak provide. Kalau suami tak provide, wajib untuk dia keluar pergi membeli kena untuk mencari tanggungan makan minum dia sendiri. Okay. Ataupun yang keduanya, kalau katalah suami ni kata, tak apalah, hang duduk rumah je lah. Okay, hang duduk rumah je jadi suri rumah. Okay, aku tanggung makan minum. Tapi kita kena ingat, kita kena cerita tentang zaman semasa juga. Wanita-wanita yang bekerja ni, kadang-kadang dia bekerja sebelum dia berkahwin lagi. Alright? Bila dia kerja sebelum kahwin lagi, selalunya dia akan ada benda yang dia kena tanggung juga. Hutang PTPTN contoh dia. Kereta, rumah. So, kalau katalah nak suruh isteri ni berhenti kerja and then duduk rumah, mampu tak suami ni tanggung sekali benda-benda tu? Hutang rumah, kereta, PTPTN. Contoh dia. Kalau suami tu boleh tanggung macam tu, saya percaya ramai wanita pilih untuk duduk kat rumah perempuan. Betul tak? Daripada kita pergi kerja semata-mata nak tanggung hutang macam tu, kalau ada orang nak tolong tanggung hutang kita, kalau saya pun pilih duduk kat rumah perempuan. Tapi sebab dia pergi bekerja tu, sebab dia kena tanggung benda yang dia kena tanggung. Hutang dan sebagainya. Alright? So, bukan semata-mata bab rumah, sebab makan minum sahaja, nafkah sahaja. So, benda ni kena tengok dengan berkaitan dengan isu semasa juga. Okay? Isu semasa sekarang ni, zaman milenial zaman sekarang ni, kita dah panggil generasi Z dah sekarang ni. Zaman generasi Z ni, wanita kalau bekerja tu normal. Alright? Kalau disuruh duduk kat rumah semata-mata, kena tengok juga suami mampu ataupun tidak nak provide everything yang isteri tu dah tanggung sekarang ni. Okay, so kita kena tahu benda tu.
Mungkin benda tu tak dikira sebagai nafkah. Kalau kata suami tak bayar kereta, yang tu bukan nafkah perempuan. Nafkah makan, minum, pakaian, tempat tinggal dengan perubatan sahaja. Okey. Rumah yang isteri beli, tu semua tu kena keluar pergi bekerja, yang tu tak boleh dikira sebagai nusyus perempuan. Alright. Tu back to undang-undang balik. Kalau katalah suami tak puas hati juga benda tu, dia boleh tuntut dekat mahkamah. Dia boleh pergi ke mahkamah buat tuntutan. Buat tuntutan, nama dia tuntutan sabitan nusyus. Faiz, saya nak buat tuntutan sabitan nusyus kerana defendant, isteri kan. Defendant adalah merupakan seorang isteri yang tidak taat. Sebabnya defendant pergi juga bekerja walaupun telah dilarang oleh dilarang oleh suami. Contoh dia kan. So kita bagilah cerita-cerita semua tu kan. Right? So dapat kat isteri, kita akan jawab. Kita boleh jawab kenapa benda tu. Kita keluar bekerja sebab apa? Sebab suami ni tak bagi nafkah kat saya. Sebab saya kena tanggung hutang. Saya yang kena betul. Suami tak suruh pun, tak mampu pun nak bayar semua ni. So apa kesan dia kalau kita berhenti kerja? Kesan dia nanti ni kita mungkin kena sikris, kita kena sitos, kereta kena tarik, rumah kena macam-macam lah. Okay, so kesan benda tu, saya tak rasa benda tu boleh mendatangkan kepada sabitan nusyus perempuan. So relax. Kalau katalah seorang suami cakap hang nusyus tu kan, relax. Tak payah nak rasa macam dunia dah kiamat dah. Okay, jawab secara terhormat je. Okay, seorang wanita yang profesional, tinggi akal fikiran dia, relax cakap je macam ni. Setahu saya, nusyus ni bukan awak yang sebut. Nusyus ni mahkamah yang tentukan. Saya silakan awak kalau awak nak tuntutkan sabitan nusyus ke atas saya. Tapi kena ingat, once case dah masuk ke dalam mahkamah, jangan ingat benda tu akan settle. Yang tu adalah satu kesilapan yang besar. Okay, yang tu adalah satu kesilapan besar. Kalau bawa kes yang boleh bincang dekat luar, bincang suami isteri, tapi kalau bawa untuk sabitan nusyus tu, anda jangan ingat kes rumah ni, kes rumah tangga ni boleh selesai macam tu saja. Sebab ada orang macam ni perempuan. Ada orang dia akan tanya, tuan, ni laki lah. Tuan, isteri saya ni tak mau taat pada saya, nusyus. Saya nak buat sabitan nusyus. So kalau sabitkan nusyus ni, saya bagi tahu lah. Okay, kesan dia macam ni. Alright. So dah dapat nusyus tu, dia tanya kat kita, tuan, ni suami isteri saya tak mau balik pun. Kan? Isteri saya tak mau balik pun. Kenapa? Macam mana ni? Sebab apa? Sebab benda tu berkaitan dengan hati. Kalau dah bawa pergi ke mahkamah, hang tuduh bagai nak lawan sungguh-sungguh macam hari nak kiamat dah esok, tuduh macam-macam. Ingat isteri ni nak patah balik. Kan? Dia lagi mengeruhkan keadaan. Tak payah katalah kita sendiri pun kalau tak ada isu pun kan. So mesti kita pun macam tu juga. Kadang-kadang kan cerita adik-beradik bergaduh harta pun macam tu juga kan. Mungkin elok dan sebagainya. Tiba-tiba ada bawa pergi kes. Nak tuntut lebih sikit sebab dia mungkin nak kata yang ni wasiat bapak contoh dia. Yang tu pun bergaduh adik-beradik. Ini kan pula cerita isteri ni. Suami isteri. Ngerti tak? Ni isteri baru buat salah sikit je. Suami ni pergi bawa tuntut dekat mahkamah. Memang tak ada lah. So kalau isteri ni kalau dia dah filekan perceraian, anda kena ingat satu perkara. It's not about wrong or right. Right or wrong. Okay? It's about hati. Hati tu dah tak ada lah perempuan. Okay? Hai, Cik Hakim pakai kod di bawah Camp Lekat. Sorry sikit lah. Kat bawah ni slot track shoot. Okay? Alright. So, faham? Itulah perkongsian saya pada malam ni. Alright, so saya harap benda ni dapat yang terbaik lah untuk anda semua. Okay, saya nak ambil soalan lah. Saya start pada sekarang ni baru saya ambil soalan. Tadi saya tak nak tengok atas-atas sebab saya live ni guna handset kan. Jadi saya tak tahu dah apa soalan apa kat atas ni, dia hilang macam tu je. So siapa yang tulis soalan sekarang ni baru saya nampak. So siapa ada soalan yang boleh tanyakan. Sebab saya bukannya menjadi suara kepada wanita. Saya menjadi suara kepada kebenaran. Nampak tak? Suara keadilan. Itu. Puan Azlina ZA, terima kasih. Macam biasa, tunaikan tanggungjawab sebagai seorang penulis. Thank you. Thank you Puan Azlina. Okay.
Saya, sebab ramai orang tanya, awak je selalu backup perempuannya. Saya bukan backup perempuan, saya cerita, saya backup kepada kebenaran. Saya kena cerita benda yang benar. Benda yang benar ni memang selalu pahit. Yang akan rasa pahit ni selalunya laki. Laki dia akan rasa macam tak puas hati je. But it's okay. Yang tak puas hati tu selalunya orang yang dia tak boleh nak terima hakikat. Yang ni adalah ketetapan undang-undang dan hukum syarak. So syarak yang cerita macam tu, hamba ingat aku nak cakap ikut suka hati ke? Okey, Puan Sira Rawahah, suami boleh jatuh nusyus tak? Okey. Yang ni pun bagus juga soalan ni Puan Sira. Nusyus ni bukan hanya kepada isteri saja. Suami pun boleh nusyus juga. Nusyus seorang suami berlaku bila suami tidak tunaikan tanggungjawab dia. Suami tanggungjawab dia kena bagi nafkah kan. So kalau dia tak buat tu, dia boleh dianggap nusyus. Perbuatan yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Gitu. Okay, nusyus. Ada orang kata macam, kalau kata suami pukul isteri, yang tu dayus. Mungkin dayus tu macam satu istilah lah. Okay, satu istilah. Tapi sebenarnya yang tu pun boleh dianggap sebagai nusyus. Sebab perbuatan seorang suami memukul isteri adalah perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Sebab suami tanggungjawab dia adalah memelihara isteri. Tapi kalau dia pukul, maksudnya dia melanggar tanggungjawab dia. Nusyus tak? Nusyus. Boleh jatuh kepada nusyus. Tapi satu saja. Apa perbezaan nusyus wanita dengan nusyus kepada lelaki? Beza nusyus suami dengan nusyus kepada isteri. Bezanya ada kepada kesan dia. Apa kesan dia? Kalau isteri, kalau dia nusyus, dia tak layak untuk dapat nafkah. Suami, kalau dia nusyus, kesan dia hanya dapat murka Allah sahaja. Sebab apa? Sebab dia provide nafkah. Dia yang bagi nafkah. Nafkah masa dalam perkahwinan pun dia, nafkah iddah pun dia kena bagi juga. So kalau disabitkan nusyus pun, tak ada isu lah. Faham tak? Sebab kita nak bawa kes ke mahkamah. Kalau kes ke mahkamah, nak mohon untuk sabitan nusyus kepada suami. Tak ada lah. Sebab kalau suami ni nusyus pun, apa pengecualian undang-undang kepada diri dia? Tak ada. Sebab dia yang kena provide benda tu. Okey, Puan Saira? Setiausaha kelas. Tu betul. Setiausaha kelas, Puan Azlina. Oh, thank you lah hari ni. Hampa bagi banyak bintang. Hampa suka no? InsyaAllah, saya akan cuba sampaikan. Kebenaran ni memang pahit. Tapi sebab pahit tu, saya dapat bintang malam ni. Thank you. Thank you. Okey, Puan Seti Wahab. Boleh ke tuntut cerai sekiranya suami gagal nafkah batin tapi nafkah zahir tak ada masalah? Okey, jawapan dia, boleh Puan Seti. Seorang wanita, seorang isteri boleh tuntut fasah. Boleh Puan, tuntut fasah atas sebab suami gagal beri nafkah batin. Beza dia, nafkah zahir kalau tak dapat lebih daripada 3 bulan ke atas. Ada negeri 4 bulan ke atas. Alright? Tapi kalau nafkah batin, isteri tak boleh kalau dia tak dapat nafkah batin selama 1 tahun pun. 1 tahun Puan Seti. Yang ni yang selalu problem. 1 tahun lah nak kena tunggu. Okey? Sebab dalam undang-undang sebut macam tu. Undang-undang dibuat berasaskan pada hukum syarak. So macam itulah. Ni saya bagi tahu lah. Saya bagi tahu beza antara undang-undang sivil dengan undang-undang syariah. Okey? Undang-undang sivil dia dibuat atas dasar pemikiran. Dasar pemikiran manusia sahaja. Okey. Tapi kalau undang-undang syariah ni senang je. Dia undang-undang sivil, dia kahwin dengan hukum syarak. Dia kahwin. Boom, jadilah undang-undang syariah. So, prosedur semua lebih kurang, tapi dia ada penambahan dari sudut hukum syarak. So, kalau bab sivil tak ada cerita bab nafkah batin apa-apa, so dia tengok kepada hukum syarak. Hukum syarak nak kata apa? Tu je lah. Suara kebenaran keadilan tuan. Yes. Thank you Puan Nurmina Sari. Tolong sendkan star kepada saya. Thank you. Okey, Puan Hani Sabri. Salam tuan. Waalaikumsalam. Kalau tuntut fasah sebab suami culah nafkah, isteri yang tanggung semua, apakah contoh bukti yang perlu disediakan untuk mahkamah? Alright. Bila kita cerita tentang nafkah, kalau kata isteri kata tak dapat nafkah, okay? Kalau isteri kata tak dapat nafkah, pertamanya beban tu kepada suami untuk buktikan kepada mahkamah dia bagi nafkah. Okay? So suami yang kena tentukan, bagi tahu bukti kepada mahkamah, saya provide nafkah. Okay? Tapi dekat dalam prosedur,
bila seseorang isteri ni dakwa kata dia tak dapat nafkah, pertamanya dia kena buktikan dulu. Sebab dia plaintiff, dia nak tuntut cerai, jadi dia kena buktikan dulu tentang bila tak dapat nafkah, bagaimana dia tanggung makan minum dia, bagaimana dia tanggung kehidupan tempat tinggal dan sebagainya. Alright, let's say isteri kata dia tanggung everything. Okay, so everything tu dia mesti separate. Alright, kita tengok dulu nafkah tempat tinggal macam mana. Isteri kata tak dapat nafkah, so kita tengok nafkah tempat tinggal. Duduk dekat mana? Duduk dekat rumah ni. Okay, rumah ni siapa yang bayar? Sewa dia, contoh dia. So dia kata saya yang bayarkan. So isteri kata dia bayar daripada bulan berapa sampai bulan berapa. Lebih daripada 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau lebih, okay. Alright, so kita kata sewa. So macam mana kita nak buktikan sewa? Boleh tak penyewa rumah, owner rumah datang? So owner rumah boleh bagi tahu keterangan, ya, wanita ni, isteri ni yang membayar nafkah tu dan sebagainya. Membayar nafkah, membayar sewa. Kalau owner rumah ni mungkin syarikat, dia tak mau main sebagainya, ada tak keluarkan resit? So okey, cerita. Tu kalau sewa. Kalau isteri ni kata rumah ni saya yang bayar, rumah ni saya yang bayar segalanya, okay, saya beli. So kita buktikan, tunjuk slip gaji. Ada potongan tak? Berapa setiap bulan? So kalau ada. Kalau tak ada, mungkin kita transfer kan kepada bank. So tunjukkan transaksi pembayaran duit bulanan kepada bank untuk rumah tersebut. Tu contoh. Kalau makan minum macam mana? Kalau makan minum ni tak perlulah nak buat resit. Jenuh lah kan. Pergi makan kat kedai, warung-warung biasa pun minta resit. Kadang-kadang makcik ni kata, makcik ni mana ada resit? Hampa ambil nasi tu aku kira macam tu je lah. Kadang-kadang pun dia tulis dekat kertas kecil-kecil macam tu. Yang tu bukan resit lah kan. Notes macam tu sahaja. So, kalau makan minum macam mana? Jawapan dia, kita akan tanya, suami ada provide beli barang dapur tak? Tak ada. Jadi macam mana puan rumah ni berasap ataupun tidak? Dia akan beritahu, kata saya yang beli barang dapur. So kalau kita ada beli barang dapur, buktikan resit-resit pembelian. Tapi kalau tak ada lah benda tu, kalau tak ada benda tu, makan dan minum ni cukup dengan kita buktikan pendapatan kita. Kalau pendapatan kita berapa setiap bulan, kita tunjukkan munasabah saya beli makan minum saya ni berapa setiap bulan. Okay, so makan minum, pakaian pun macam tu jugalah. So based on receipt ataupun saksi. Puan Hani Sabri dapat tak lagi buku saya? Kalau Puan Hani Sabri belum dapat lagi, boleh dapatkan. Okay, nama dia 16 Bukti Fasah, puan. Thank you Tuan Fahmi, harap safe live ni nak study balik insya-Allah. Setiap live saya daripada dulu sampai sekarang semuanya tak pernah dipadamkan lagi. Tinggal lagi sekarang ni rajin dengan tak rajin je nak tengok. But it's okay, kadang-kadang kan dekat page ni dia payah nak tengok banyak-banyak kan. Anda boleh tengok dekat YouTube. Anda boleh tengok dekat YouTube. Alright. Kalau dekat YouTube tu senang sikit kita nak tengok list semua tu. Okay, boleh tengok. Nama dia Fahmi Ramli Channel. Itu Fahmi Ramli Channel. Adalah muka yang macam ni, tiba-tiba jambu. Ada yang sebelum ni muka macam biasa je, tiba-tiba tak nampak jambu pula pun. Percayalah, yang jambu ni lebih sweet. Okay, Puan Hana Nana, thank you sebab star sender. Thank you Puan Hana Nana. Kalau suami isteri tinggal berasingan, suami wajib ke bagi nafkah sebab isteri bekerja? Jawapan dia wajib, puan. Wajib. Ni yang saya cerita tadi. Suami isteri PJJ tetap wajib untuk suami sediakan tempat tinggal kepada isteri tersebut. Suami wajib bayar rumah sewa ke, bayar bulan rumah tu ke, walaupun dia tak duduk kat situ. Bukan takat sewa, bukan takat bayar yang tu je. Dia mesti kena bayar bil-bil elektrik, bayar bil-bil air. Tapi katakanlah rumah tu isteri yang beli. Isteri beli kan. So mungkin kata suami kita, takkan aku nak kena bayar kan. Kena bincang dengan suami, dengan isteri. Kalau isteri ni kata tak apalah, rumah ni sebab saya yang beli. So isteri ni pun tak mau suami ni ada sumbangan lah kan.
Lagi dia tuntut, lagi dia kata apa, yang ni rumah yang dia bayar juga, lagi tuntut atas pencarian pula. Betul tak? Kan isteri kalau nak tuntut apa, suami kalau dia nak tuntut rumah yang isteri beli, dia mesti ada sumbangan langsung. Kalau dia bayar juga setiap bulan, walaupun separuh ke tak separuh suku pun, dia boleh dikira sebagai atas pencarian dah. So isteri ni kata, tak apalah, awak tak payah bayar bulanan rumah ni sebab ni rumah saya kan, saya yang bayar kat bank. Alright? Tapi tak bolehlah lepas macam tu saja. Tanggunglah tu elektrik, air, apa, indah water. Yang tu semua tu adalah tanggungjawab. Tanggungjawab suami. Bil air, kalau rumah tu tak ada air, takkanlah isteri tu yang nak kena provide benda tu. Elektrik, takkan pula ni kena ada amal pula macam tu. Okey, kena tanggung benda tu juga. Tapi kan ada satu persoalan. Kalau katalah isteri ni setuju, macam mana? Isteri ni redha, dia kata dia tak kisah kalau dia tak terima nafkah pun. Yang tu kita panggil nama dia ibrak. So seorang isteri kalau dia redha tak dapat nafkah, dia kata tak apalah, yang penting saya dapat kebahagiaan. Contohnya, awak boleh bagi perhatian kat saya pun tak apa. Mungkin kan ada isteri dia tak kisah, dia faham suami dia mungkin tak mampu, tapi mungkin suami dia ni orang yang caring, right? Dia tak kisah bab wang ringgit, sebab dia mungkin dia ada duit. So yang tu kita panggil ibrak. So kalau isteri ni redha tentang dia tak dapat nafkah, dia tak jadi isu, sebab yang tu adalah kehendak dia sendiri. Okey, Muhammad Asri'i, saya nak tanya, kenapa banyak program menceritakan tentang bab tentang kewajipan tentang nafkah, tapi mengapa tidak ditekan tentang bab tunaikan hak nafkah sebelum mereka menuntut nafkah? Ia para lelaki tahu bila terjadi akad nikah terjadinya pemberian nafkah. Bagaimana dengan para isteri untuk taat selagi tidak melanggar hukum syarak? Kenapa banyak peguam menceritakan tentang bab tentang kewajipan, tapi mengapa tak ditekan sebab bab tunaikan hak nafkah sebelum mereka menuntut nafkah? Sebab apa? Sebab sasaran saya dekat wanita satu. So saya kena cerita benda dekat wanita yang wanita lah kan. Wanita dia nak tahulah tentang tanggungjawab tu pada siapa. Tapi saya pun tak boleh kata benda tu salah, benda tu tak betul juga. Saya kata pandangan Cik Asri ni pun betul juga. Saya pun kata betul. Seorang isteri kalau dia nak dapat nafkah, dia wajib mentaati suami. Betul-betul. Yang tu betul. Kalau suami ni menunaikan everything, okay, so isteri kena taat pada suami. Tapi satu je lah, sebab biasanya bila dia sebut sebagai satu taat ni, sagi suami dia akan ingat everything kerja, semuanya kerja isteri. Contoh dengan ramai orang lelaki, dia ingat kerja basuh baju tu kerja isteri. Ramai juga suami ingat memasak tu kerja isteri. Siapa yang selalu fikir macam tu? Setuju tak? Jadi dia akan kata, sebelum aku nak bagi nafkah ni, hang kena pergi masak dulu, hang kena pergi basuh baju dulu. Selalu orang cakap macam tu. Sebab dia rasa macam yang tu tanggungjawab seorang isteri. Ingat dalam hukum syarak, dalam hukum syarak, seorang isteri tanggungjawab dia adalah melayani suami dengan baik. Melayani suami dengan baik. Bukan tanggungjawab dia untuk membuat kerja-kerja rumah. Bukan tanggungjawab dia. Kalau dia buat, dikira sebagai apa? Yang tu dikira sebagai upah. Yang tu dikira sebagai sedekah dia. Isteri kalau dia buat, yang tu dikira sebagai sedekah dia. Jadi kalau dia buat yang itulah yang menyebabkan seorang isteri layak untuk dapat harta sepencarian. Dia ada isu sumbangan tak langsung. Sebab yang tu bukan tanggungjawab dia. Saya tak apalah. Saya pun boleh kata betul. Tak mengapa tapi mengapa tidak ditekankan tentang bab tunaikan hak nafkah sebelum mereka memegang. Nak tunaikan hak nafkah betul lah. Memang isteri kena taat lah. Betul? Memang isteri kena taat. Tapi once saja dah akad nikah tu, memang dah jadi kewajipan kepada seorang suami untuk bagi nafkah kepada isteri dia. Kalau katalah isteri tak taat, macam mana? Isteri tak taat tu, anda kena pergi ke mahkamah untuk buat permohonan kembali taat.
Tu kalau kata nak menuju ke arah nusyus lah. Kalau katalah isteri memang dah tak boleh nak pergi, Allah dah sebut dah. Dalam Quran, dia sebut kalau katalah ada isu kaitan dengan rumah tangga, ambil dengan baik dan lepas dengan cara yang baik. Dia tak boleh paksa lah benda ni. Alright. Tapi betul lah, saya setuju juga Cik Asri. Mengapa tak ditekankan? Okey, tak apalah, saya tekankan. Tapi kenapa saya selalu tekankan bab kewajipan menunaikan nafkah? Sebabnya saya selalu handle bab kes-kes berkaitan dengan perceraian. So, bila bab perceraian ni biasanya isu yang berlaku adalah disebabkan isteri tak dapat nafkah. Jadi bermulanya sebab apa? Bermulanya sebab suami tak bagi nafkah. Yang tu yang kita banyak tekankan tentang isu pemberian nafkah ni wajib. Supaya orang lelaki ni tahu. Dia tak ada niat lebih pada itulah. Terima kasih Cik Asri Nur Hafiza Osman, bagi 5 star. Saya ada cap tangan nyanyi ni. Thank you. Mulut merah malam ni. Pink sikit. Okay, Puan Baki Zainal tolong jawab, nak tahu juga. Alright, saya dah tolong jawab tadi. Umi Aziza send 75 star. Thank you. Nurmina Sari, thank you. Hantar star kat saya. Alright. Panjang ni. Setiap tulisan Jawi ni macam mana saya buat ni? Ararkaila tak, ya kot kan? Ararkaila kot. Saya dah bercerai dengan suami kerana orang ketiga. Saya dah buat tuntutan nafkah untuk anak pertama baru setahun dan dah selesai. Sekarang nak buat tuntutan anak yang kedua baru 2 bulan serta tuntutan mut'ah dan nafkah sepanjang dia tinggalkan saya dengan anak pertama selama 4 bulan. Dan bekas suami ada berhutang wang hantaran. Adakah boleh buat tuntutan, tuan? Cerita panjang-panjang, puan nak tanya tentang hantaran tu je. Kalau cerita yang lain-lain ni, mut'ah, nafkah, nafkah anak semua ni memang boleh tuntut lah. Dia panjang-panjang tu bunga. Yang cerita tu betul kat situ je. Bekas suami ada berhutang wang hantaran. Boleh buat tuntutan tak? Yang tu jawapan dia, sekejap. Boleh tak kita kategorikan sebagai hutang dalam perkahwinan? Ya, insyaAllah boleh. Alright. Yang tu ada isu tentang tunggakan. Dia nak tuntut tunggakan nafkah pun tak, sebab yang tu wang hantaran. Saya boleh kata yang tu boleh cuba dibuat dalam tuntutan hutang dalam perkahwinan. Cuma nanti mungkin akan ada isu yang dibantah sikit lah. Sebab hutang disebut dalam perkahwinan. Masalahnya wang hantaran belum kahwin lagi. Betul tak kan? Tapi adalah jawapan dia juga. Kata janji nak bagi tu dah termasuk dalam perkahwinan lah. Pun boleh jadi juga. Tapi katakanlah wang hantaran tu tak dapat. Okay, tak dapat dan nak tuntut pun susah sebab nak buktikan tentang janji dan sebagainya kan. So jawapan saya, kalau kata tak boleh nak buat tuntutan macam tu, tuntut dalam mut'ah. So anggapkan nilai yang anda dah berkorban tu tentang hantaran yang tak dapat punya lama, sampai dah berapa kahwin pun, sampai dah bercerai pun tak dapat lagi tu, tuntutlah dekat dalam mut'ah. Anggap macam tu nilai pengorbanan kita. Okay. Sebab nak tuntut semata-mata wang hantaran ni bukan apa. Dia dalam mahkamah ni dia ada tuntutan yang ada nama, ada spesifik. Kalau contoh biasanya orang tuntut hutang dalam perkahwinan ni, hutang yang dibuat oleh suami ke atas isteri ataupun hutang isteri ke atas suami. Tak kisahlah dia pinjam duit tu. Tapi sebab hantaran ni dia sebelum kahwin pun. Okey. Mami Erin, tuan, isteri berurut buat refleksologi dan membeli ubat-ubat di farmasi, tanggungjawab suami kan? Okey. Membeli ubat di farmasi, ya. Buat refleksologi berurut, tak. Tapi berurut tu, kalau katalah berurut tu disebabkan memang isteri ni sakit, memang kena mengurut kan? Yang tu ya. Itu atas, kita panggil atas faktor perubatan. Kalau katalah memang isteri ni memang dia memang rawatan dia, bukan ubat semata-mata, mungkin kena berurut refleksologi ke. So sebab nak menghilangkan kesakitan tu, ya yang tu tanggungjawab. Tapi kalau saja pi refleksologi, pi berurut, pergi spa, yang tu bukan nafkah puan. Okay, nafkah perubatan bila berkaitan dengan sakit. Kalau sakit tu memang
ubat dia dengan murut, reflexology, ya yang tu jadi nafkah. Right. Ada lagi Okay, apa dah ni? Lagi 5 minit. Right, saya tak payah lama juga ni. Sikit lagi Saya nak tanya berkenaan poligami. Kalau seorang suami tu poligami dan isteri keduanya pula ada anak, perlukah seorang suami tu tanggung anak tirinya juga? Jawapannya tidak, puan. Anak tiri tersebut adalah tanggungjawab bekas suami dia yang terdahulu. Kalau bekas suami yang terdahulu tu meninggal, yang tu tanggungjawab kepada bapa mertua dia. Okay. So tanggungjawab bapa tiri ni ke atas anak tiri tak ada, melainkan bagi kasih sayang dia, insya-Allah lah. Yang tu memang tanggungjawab, okay? Memberikan kasih sayang. Yang tu biasalah. Tapi kalau kata nafkah, yang tu bukan kewajipan dia. Bapa yang suami tu dia kena tanggung, sebenarnya kena tanggung kepada anak sendiri tu. Anak daripada dia sendiri, bukan anak tiri. Anak tiri bukan tanggungan dia. Kalau dia bagi tu dikira sebagai sedekah, dia bukan sebagai nafkah. Sama-sama Puan Zina dapat dah buku Right. Simpanlah buat kenang-kenangan. Okey. Puan Hana Nana nak tanya, kalau suami lebihkan orang luar dari isteri hanya sebab dari isteri bekerja, macam mana? Hanya sebab isteri bekerja, macam mana pula? Yang ni bukan isu perundangan ni Puan Hana. Kalau dia lebihkan orang luar daripada isteri ni, kira jatih lebih kepada persoalan tentang hukum lah kan. So kalau cerita bab ni, suami wajib bagi lebihkan perhatian kepada isteri lah berbanding orang luar. Nama pun isteri, takkan dia nak bagi perhatian kepada Fahmi Ramli pula kan. Tu contoh kan Puan. Tapi saya tak boleh nak jawab soalan ni sebab dia tak ada kaitan dengan undang-undang sangat Puan. Ni Puan Edah Fatimah Ahmad, kalau isteri redha tak dibagi nafkah bagaimana? Isteri orang kaya, kalau dia redha, nama dia kita sebut sebagai ibra'. I-B-R-A koma atas. Okay, ibra'. Maksud ibra' ni adalah dia, isteri ni dia setuju ataupun redha tak dapat nafkah. Setuju untuk dia kata tanggung nafkah bagi diri sendiri, dia tak perlu suami tanggung. Okay, kita panggil ibra'. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab dia sendiri yang redha. Okay, so suami tak perlu nak tanggung dah. Tapi mesti ada sebab lah kan. Okay. Ada soalan lagi. Ini Puan Seti Wahab. Anda kata suami dalam keadaan marah telah mengalah isteri dengan ayat kemah kain baju hang. Aku tak nak tengok muka hang lagi. Berambus dari rumah aku. Adakah jatuh talak sebab isteri ada keluar rumah untuk tenangkan hati? Alright. Yang ni nama dia kes lafaz cerai luar mahkamah. Okay, lafaz cerai luar mahkamah macam ni, kalau kita rasa macam benda tu bunyi kita rasa macam benda tu macam ni cerai ke tak ni kan, kita dah rasa kan ini cerai ke tak. So jawapan dia, Puan Seti kena pergi ke mahkamah. Pergi ke mahkamah, kena buat tuntutan tu, nama dia pengesahan lafaz cerai. Okay, kita bagi tahu lah ayat macam ni. Jadi kita sebut nama dia lafaz cerai kinayah, iaitu kiasan. Dia perlukan kepada niat suami tu. So niat suami tu kena suami ni kena bagi tahu kat mahkamah apa niat dia. Kalau kita rasa dia adalah lafaz cerai lah. So kalau kita rasa macam malas nak pergi mahkamah kan, kita tahu kata suami kata aku tak ada niat nak ceraikan hang pun, aku pun tak sebut lafaz cerai, so kita tak payah. Tapi kalau kita ada rasa macam nak dapatkan kepastian, nak pasti juga, masuklah mahkamah, buat tuntutan pengesahan lafaz cerai. Sebab niat tu mesti di hadapan hakim. Hakim nak tanya dia, ni isteri dakwa ni kata hang sebut macam ni, kemah kain baju hang, aku tak nak muka hang lagi, berambut di rumah aku, betul tak ada sebut macam tu suami? Dia kata betul. Baik, betul lah suami, apa yang isteri ni cakap betul. Okey, ada niat apa-apa tak masa lepas tu? Tak ada. Saya niat saya nak suruh dia pergi bertenang saja. Saya tak boleh bergaduh. Saya tak boleh nak tengok kalau kata pergaduhan ni. Jadi saya nak dia bertenang, saya pun nak bertenang. So dia kata tak ada niat. Jadi hakim akan terima pengakuan dia, kata tak ada niat. Tapi kalau dia kata, ya saya ada niat. Niat apa? Saya niat untuk menceraikan. Jadi insya-Allah dia akan jatuh talak satu. Okay, so that's why saya kata kena buat pengesahan di mahkamah.
biar mahkamah yang tentukan. Wallahu ta'ala a'lam. Pukul 11.30 dah puan-puan. So saya mohon ampun dan maaf. Siapa yang ada soalan lagi? Siapa yang rasa macam nak tanya lagi soalan? Okay, saya rasa macam ramai lagi yang nak tanya soalan. Alright, saya jemput untuk anda wanita sahaja. Okay, hanya wanita sahaja yang boleh join dalam grup, nama dia Tanya Tuan Fahmi. Alright, dalam grup tersebut semuanya wanita sahaja. Anda boleh tanyakan soalan dan kita akan jawab soalan dekat situ, insya-Allah. Alright, tak pernah lagi saya tak jawab soalan. Kalau saya tak jawab pun Puan Afika akan jawab. Alright, dekat situ anda boleh letak soalan dan kita boleh jawab soalan tersebut. Kalau rasa macam yang tu bukan soalan untuk diri kita, kita nak tanya on behalf, tak kisah, tulis je. Saya ada soalan bagi pihak kawan saya. Alright, tak kisah. Kita letak soalan sebab kita boleh baca dan kita boleh belajar sama-sama. Yang tu khas untuk wanita sahaja. Nama grup tu adalah Tanya Tuan Fahmi. Okay, so khas untuk anda, siapa yang wanita sahaja. Siapa yang lelaki saya mohon ampun dan maaf. Okay, kalau lelaki dia tak ada kat situ, anda boleh join dekat dalam Telegram saya, Telegram rasmi saya, iaitu Nota Syar'i by Fahmi Ramli. Ya, gitu. Dia bukan dah Fahmi Ramli official dah. Saya buat nama dia Nota Syar'i by Fahmi Ramli. So boleh join dekat dalam Telegram saya. Alright, saya jemputlah untuk anda semua yang nak join grup, nak subscribe kita punya channel Telegram, nak tengok video-video yang sebelum-sebelum ni kat YouTube. Alright, subscribe, tekan. Free je semua tu. Okay, tapi katakanlah kan ada di kalangan anda ni yang nak private consultation, yang tu anda akan anda boleh PM dan nanti akan ada berurusan dengan saya punya legal assistant yang akan menerangkan apa prosedur dia. Alright, okay, itu saja daripada saya, Fahmi Ramli, untuk anda semua pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada malam esok. Dan doakan saya dipanjangkan umur, perempuan juga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.